Beliau telah mencadangkan kepada Tun Dr. Mahathir yang ketika itu tidak lagi memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan untuk menubuhkan bersatu bersama-sama Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir yang ketika itu telah meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah dan merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Pada video kali ini, kita akan membahaskan bagaimana Tun Dr. Mahathir boleh menjadi Perdana Menteri 2 kali. Latar belakang. Tun Dr. Mahathir bin Haji Muhammad telah dilahirkan pada 20 Disember 1925 di Alustar, Kedah. Bapanya bernama Muhammad bin Iskandar dan ibunya Wan Tempayang binti Wahanafi. Beliau merupakan anak bongsu daripada 9 adik-beradik. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Lelaki Seberang Perak, Kedah dan menyambung pengajian ke Sekolah Inggeris Alustar yang kini dikenali sebagai Maktab Sultan Abdul Hamid. Persekolahannya tergendala ketika Jepun memerintah Malaya. Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, beliau telah kembali menyambung pelajarannya di sekolah yang sama sehingga tamat senior Cambridge. Pada tahun 1952, beliau telah memperolehi ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan MBBS dan pada tahun berikutnya Tun Mahathir membuat housemanship di Hospital Besar Pulau Pinang. Arena politik Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berkecimpung di dalam arena politik sejak usia muda. Pemerhatian dan pembacaan beliau sejak zaman pemerintahan Jepun dahulu membuatkan beliau lebih bersemangat untuk melakukan pelbagai perubahan untuk bangsa Melayu. Beliau mempunyai misi dan visi dalam menentukan hala tuju bangsa beliau sendiri, terutama penyatuan bangsa Melayu. Sementara menunggu keputusan peperiksaan Cambridge pada 1945, beliau memulakan penlibatannya dalam bidang politik bersama rakan-rakan yang lain. Tun Dr. Mahathir telah berjaya memenangi kerusi Parlimen Kubah Pasu apabila menang tanpa bertanding di dalam pilihan raya umum 1974 dan telah mewakili kawasan Parlimen ini sehingga tahun 2004. Di dalam Kabinet Tun Abdul Razak, beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada 6 Oktober 1974. Tindakan pertama beliau selaku menteri ketika itu ialah mengubah dasar pendidikan negara dengan melaksanakan usaha-usaha untuk membasmi dan menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan kepada semua. Tindakan kedua beliau ialah memindah Akta Universiti dan Kolej 1974 dengan meletakkan pentadbiran universiti secara langsung di bawah Kementerian Pelajaran. Beliau telah mendapat banyak tentangan serta halangan daripada ahli akademik dan mereka yang terlibat dalam pendidikan, namun beliau tetap dengan segala tindakan yang dilakukannya dan telah berjaya mendiamkan segala kritikan-kritikan terhadap dasar-dasar pendidikannya. Tun Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri keempat. Tun Dr. Mahathir telah digelar sebagai bapa pemodenan Malaysia dan merupakan pemimpin yang paling lama memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun mulai 16 Januari 1981 sehingga 31 Oktober 2003. Sebagai pemimpin negara, Tun Dr. Mahathir telah membawa banyak perubahan kepada rakyat dan mengatur program untuk generasi yang akan membangunkan bangsa Melayu agar setanding dengan mana-mana bangsa di dunia. Banyak kejayaan yang besar dicapai pada zaman pemerintahan beliau dari segi mengubah corak pemikiran, ekonomi, pendidikan, etika sosial dan budaya hidup rakyat Malaysia, khususnya orang-orang Melayu dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi untuk menghadapi abad ke-21. Di zaman pentadbiran beliau, ekonomi dunia telah mengalami masalah kegawatan manakala krisis mata wang melanda kebanyakan negara di seluruh dunia, terutama negara-negara Asia seperti Thailand, Filipina dan Indonesia. Beliau telah berjaya menyelesaikan masalah ini dengan menambah mata wang ringgit Malaysia kepada dolar US. Badan Kewangan Dunia seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund IMF telah mengkritik tindakan beliau, namun ia terbukti berjaya apabila Malaysia merupakan satu-satunya negara yang terlepas dari belenggu kegawatan dan berbagai syarat yang ditetapkan oleh mereka. Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Pada penutup Perhimpunan Agung UMNO 22 Jun 2002, Tun Dr. Mahathir telah mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai Presiden UMNO yang dikuatkuasakannya pada Oktober 2003. Beliau telah menamakan timbalannya Tun Abdul Ahmad Badawi sebagai pengganti beliau. Penubuhan Parti Baru. Pada tahun 2016, sebuah parti baru iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia ditubuhkan selepas pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Paduka Mukhlis Mahathir serta penggantungan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal daripada UMNO pada 24 Jun 2016. Perkara ini telah menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Ahli Parlimen Bebas selama 2 bulan. Beliau telah mencadangkan kepada Tun Dr. Mahathir yang ketika itu tidak lagi memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan untuk menubuhkan bersatu bersama-sama Datuk Seri Utama
bernama Mukhlis Mahathir yang ketika itu telah meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah dan merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Wakil Tunggal Bersatu dalam Dewan Rakyat pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu telah dibubarkan secara sementara pada 5 April 2018. Walau bagaimanapun, pada 10 Mac 2018, pengurusi PPBM Tun Dr. Mahathir Mohamad telah membuat kenyataan berikutan ancaman berulang kali yang dikeluarkan oleh Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS untuk membubarkan PPBM. Keadaan ini juga menyebabkan calon wakil rakyat dari Bersatu telah bertanding menggunakan logo Pakatan Harapan pada PRU 14. Gabungan Pakatan Harapan pula berjaya memenangi pilihan raya umum ke-14 dengan majoriti 122 kerusi parlimen daripada 222 kerusi parlimen. Kemenangan ini juga merupakan satu rekod baru buat Pakatan Harapan apabila buat pertama kali dalam sejarah berjaya mengambil alih pemerintahan daripada Barisan Nasional yang memerintah selama 61 tahun. Selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum Malaysia tahun 2018, pembubaran Bersatu telah ditarik balik dan secara rasminya Bersatu menjadi parti komponen Pakatan Harapan semula. Tun Dr. Mahathir pula mencapai kata sepakat bersama Presiden Parti Komponen Pakatan Harapan untuk dilantik menjadi Perdana Menteri ke-7 sementara menunggu pembebasan Anwar Ibrahim yang ketika itu menjalani hukuman di penjara. Tun Mahathir juga merupakan satu-satunya bekas Perdana Menteri Malaysia yang kembali memerintah setelah berundur sejak tahun 2003. Kredibiliti kepimpinan Tun Mahathir juga menjadi faktor Pakatan Harapan memenangi pilihan raya ditambah lagi isu skandal penyelewengan Perdana Menteri sebelum ini iaitu Datuk Seri Najib Razak. Kesimpulannya, Tun Dr. Mahathir merupakan seorang tokoh yang disegani dan tegas kerana kejayaannya dalam pemerintahan dan dasar luarnya yang begitu lantang mengkritik kuasa barat. Tun Dr. Mahathir juga seorang yang berpengalaman dalam keadaan politik Malaysia dan strateginya dalam meruntuhkan dominasi selama 61 tahun pemerintahan Barisan Nasional tidak harus dipandang remeh. Beliau yang berusia 96 tahun masih lagi mampu melontarkan idea-idea yang relevan dalam politik semasa juga menjadi satu faktor bagaimana beliau berjaya dilantik menjawat jawatan Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Tun Dr. Mahathir mempunyai aspirasi yang begitu tinggi untuk menyatukan setiap matlamat negara ke arah pembentukan sebuah negara yang membangun. Beliau juga mempunyai pandangan yang jauh untuk kesejahteraan dan kemakmuran dalam memajukan negara dan meletakkannya di persada antarabangsa. Sekian, terima kasih kerana menonton.